Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹们，早上好！ Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh kembali dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. 我们感谢主，就是我们再一次被呼召，能够在这里一起崇拜。 Saudara, kita bersyukur juga di dalam ibadah ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. 我们也感谢主，在这个崇拜当中，我们有机会来思想。 Hari ini kita akan kembali melanjutkan penjelasan eksposisi dari Matius pasal 5, Saudara, tentang khotbah Yesus di bukit. 我们今天要继续的来看，耶稣的登山宝训，就是马太福音第5章。 Tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini adalah tentang jangan membunuh. 今天给我的主题是不可杀人。 Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. 在读神的话语之前，我们先一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tidak pernah habis Engkau nyatakan di dalam hidup kami. 主啊，我们感谢你在我们身上永无止境的恩典。 Kalau pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, semua karena anugerah Tuhan. 主啊，今天早上我们若是能够来到教堂，或者是我们在家中敬拜，这完全都是你的恩典。 Dan biarlah hari ini Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami rindu seperti pujian yang tadi kami nyanyikan. Kami bisa terbang seperti Raja Wali. 主啊，当我们在思想你的话语的时候，我们渴慕能够像刚才我们所唱的诗歌那样子，好像老鹰那样展翅上腾。 Kami memperoleh kekuatan dari Tuhan. 我们要从神重新得力。 Sehingga pada waktu kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan dengan kuasa yang Tuhan berikan melalui perenungan firman-Mu. 使得我们在过每一天的生活的时候，我们不是依靠自己的力量，而是依靠神。 Hamba-Mu yang penuh dengan kehinaan dan penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, mohon anugerah-Mu. 主啊，你的仆人，我们非常的有限，我们也很卑微，所以我们求神来帮助我们。 Tolonglah kami Tuhan. 主啊，帮助我们。 Hamba berdoa juga bagi setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah Tuhan. Tuhan pun menolong mereka untuk boleh terfokus merenungkan akan firman-Mu. 主啊，你的仆人也为你的众儿女们祷告，无论是在教会的，或者是在家中的。当我们听你的话语的时候，我们能够专心的听。 Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 谢谢天父，我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-5. 我们一起来翻看我们的圣经，马太福音5章。 Kita akan membaca ayat 21 hingga ayat yang ke-26. 我们要从21节看到26节。 Pertama-tama saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan di dalam bahasa Mandarin. 先用华语读，然后再用先用印尼语读，然后再用华语读。 Saya mengundang Bapak Ibu membaca di dalam hati dan minta Roh Kudus untuk boleh menerangi setiap kita di dalam pembacaan firman ini. 请你们安静的在心中读，也求圣灵帮助你们，照亮你们。 Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. 马太福音5章21到26节，
你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火祸。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去向弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和席，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，就下在监里了。我实在告诉你，若有1文钱没有还清，你断不能从那里出来。 Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya dan terus berjuang melakukan firman di dalam kehidupan. 我们读神的话语，我们愿意去思想，并且努力将神的道行出来的，这人变为有福。 Setelah beberapa waktu ini dunia sedang dihebohkan dengan satu hal. 最近世界被一件事情所震惊， Yaitu ada satu kejadian di mana Israel memberikan serangan kepada Palestina. 我们知道以色列正在攻击巴勒斯坦。 Setelah kejadian ini memberikan sorotan kepada masyarakat di seluruh dunia. 这件成为全世界人所瞩目的事。 Aksi ini mengakibatkan banyak sekali orang yang kemudian meninggal dunia dan banyak diantaranya adalah orang-orang yang tidak bersalah. 这举动造成许多人伤亡，甚至死亡的人当中很多是无辜的。 Setelah hari ini saya tidak akan memberikan penilaian terhadap kebijakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. 我当然不对这2个国家所采取的行动有任何的评价。 Tetapi yang saya mau soroti hari ini adalah reaksi daripada masyarakat di seluruh dunia, saudara. 但是我想要大家注意的就是全世界人对这件事情的反应。 Semua orang di seluruh dunia bereaksi terhadap masalah ini. 全世界都对这件事情产生反应。 Entah dia agama apapun, suku apapun, dari negara manapun, semuanya mengecam kejadian ini, saudara. 无论他是哪一国的人，哪一个宗教，哪一个种族的人，他们都谴责这件事情。 Saudara bayangkan aja kalau saudara misalnya punya keluarga yang ada di sana, di Palestina. Saudara punya keluarga, saudara punya anak, atau saudara punya orang-orang kenalan yang tinggal di sana. 我们想象说，如果今天住在巴勒斯坦那里有我们的家人或者是朋友亲戚， Kita nggak tahu kabar mereka. Mungkin mau ditelepon, mungkin mau dihubungi, mereka nggak bisa dihubungi. Bahkan kita nggak tahu mereka masih hidup atau sudah mati, kita nggak tahu. 我们就会很想跟他们联系，但是联系却可能联系不上。我们甚至还担心他们的安危是否还活着。 Saudara, itulah yang dirasakan oleh rakyat di seluruh dunia hari ini, saudara. 这就是今天全世界的人正在感受到的。 Hati banyak orang terusik melihat kejadian ini. 许多人的心因着这事件感到不安。 Hati kita terusik ketika kita melihat kejadian-kejadian yang mengerikan seperti ini. 当我们看见可怕的事情发生的时候，我们会感到不安。 Saudara, tidak harus jadi orang Kristen baru hati kita itu merasa marah ketika melihat kejadian ini terjadi. 我们不需要是基督徒，所有的人只要看见这样子的事情，都会感到愤怒。 Orang dari latar belakang apapun pasti akan mengecam aksi pembunuhan ini. 在任何背景的人，他们看见这件事件，他们都会谴责。 Saudara, kenapa ya kok manusia bisa bereaksi seperti itu? 人类为什么会有如此的反应呢？ Padahal mungkin orang yang dibunuh itu tidak dikenal. 可能那些被杀的人我们都不认识。 Padahal mungkin mereka yang meninggal dunia itu tidak ada yang sama sekali tidak ada kontak dengan kita.
甚至那些往生的人，他们跟我们从来都没有连接，没有任何的关系。Tetapi ada rasa iba di dalamnya. 但是我们的里面却有那种可怜。Nah, saudara, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia, setiap kita, itu tidak hanya diciptakan oleh Tuhan dengan sense of divinity. 这显示出我们被神所创造的人，我们不只是有那个 divinity, keilahian. 那种神给我们的那个属性。Jadi manusia tidak hanya diciptakan punya indera untuk bisa merasakan, untuk bisa mengenal, untuk bisa membayangkan bahwa ada yang maha kuasa dan lebih berkuasa di dalam dunia ini. 神在创造我们的时候，我们的身体许多的器官都能够感应到说，在我们之外有一个更伟大的来掌管这宇宙的一切。 Tetapi setiap kita manusia diciptakan juga dengan sense of humanity, saudara. 我们除了这感官之外，我们神创造我们的时候也有这种怜悯。 Di mana setiap kita dari latar belakang apapun, mau anak kecil, orang dewasa, mau orang miskin, orang kaya, kita itu di dalam hati kita itu punya satu perasaan untuk melihat manusia itu punya nilai yang sangat tinggi di dalamnya. 人类无论他是任何的背景，无论他是什么样的年龄，我们的心很自然的会认为其他的人都是价值很昂贵的人。 Sehingga pada waktu kita melihat saudara kita, kita melihat ada orang lain, sekalipun kita tidak kenal orang itu dibunuh atau orang itu disiksa, maka hati kita akan renyuh, kita akan mengalami belas kasihan, saudara. 所以，当我们看到另外的人，即使我们不认识，但是当那个人正在被杀或者被苦待的话，我们的心很自然的会产生怜悯。 Karena kita punya indera untuk melihat bahwa sesama kita manusia itu punya nilai yang berharga, punya nilai yang tinggi. 因为我们能够感受到人与人之间的那种微妙的，然后我们也看见对方受造的是一个很尊贵的人， Saudara, beda dengan binatang. 跟动物不同。 Binatang melihat sesama binatang disiksa, mereka nggak peduli, saudara. Nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan saya ingin menolong binatang itu, nggak ada, saudara. 动物如果看到另外一只动物，当它们被杀或者被苦待的时候，动物它们基本上是不会产生可怜或者想要去帮助对方。 Hidup manusia itu bernilai. 人的生命是尊贵的。 Itulah yang membuat kita sebagai manusia mampu melihat orang lain itu punya sesuatu yang tinggi di dalam hidupnya. 所以，当人看另外的人的时候，我们能够看见对方生命的尊贵。 Saudara, Pendeta Eka Dharma Putra berkata bahwa hidup itu harus dilihat dengan kekudusan dan hidup itu harus dilihat dengan cara yang sakral. 有一位神父那样子说，我们必须看生命为圣洁的。 Kenapa demikian, saudara? 为什么那样？ Karena yang pertama adalah manusia itu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah dan manusia itu ditempatkan di tengah dunia menjadi wakilnya Allah. 为什么那样子说呢？因为我们人类是按照神的形象受造的，并且神把我们放在这世中，是代表神。 Sehingga sifat ilahi yang ada di dalam diri manusia itulah yang membuat manusia itu begitu berharga dan layak untuk dimanusiakan sebagai manusia. 因此，人类身上的那种神性是被看为尊贵的，所以必须被尊重。 Yang kedua, kenapa hidup manusia itu begitu bernilai, kata Pendeta Eka Dharma Putra? Karena hidup matinya manusia, kehidupan itu berasal dari Tuhan, maka kematian pun harus berasal dari Tuhan. 这位神父他那样子说：为什么人类的生命如此的尊贵呢？因为我们的生命是从神而来的，所以这生命的结束也必须是神的决定。
Oleh sebab itu, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, kita tidak boleh mempermainkan kehidupan ini. 所以，身为被神所创造的，我们不可以看我们的生命，是当着很轻易的事情。Saudara, kehidupan itu bukan bahan eksperimen atau objek untuk percobaan. 我们的生命也不能够成为那种实验。Silahkan kita mengeksplorasinya, tetapi jangan dieksploitasi. 我们可以去探索我们的生命，但是却不能够去滥用生命。Kehidupan itu perlu dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dihancurkan. 我们的生命必须发挥出来荣耀神，不是去把它毁坏。Karena setiap manusia mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. 因为每一个人在神的眼中都是尊贵的。Saudara, inilah yang sebetulnya ingin dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid pada masa itu. 这也是主耶稣在那个时候想要对门徒们说明的。Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus sebetulnya sedang mau menunjukkan tentang esensi daripada hukum yang keenam, yaitu jangan membunuh. 刚才我们所读的经文当中，主耶稣正在要跟门徒们说，10条诫命中的第6条就是不可杀人。Saudara, sebelum kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, mari kita balik sedikit melihat kepada ayat yang ke-17, konteksnya. 在我们还没有进入刚才我们所读的经文当中，我们把这一段的经文，我们回到第17节来看这个经文的背景。 Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. 莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。 Jadi saudara, Tuhan Yesus tegas sekali bahwa kedatangan dia bukan untuk menambah atau mengurangi hukum Taurat itu, tetapi Kristus datang untuk menyempurnakannya. 主耶稣他来到世上，他并不是要减少或者要增加律法中的任何一条，他来乃是要成全律法。 Saudara, hukum ke-6 ini tidak hanya bicara soal tindakan kasat mata sebetulnya. 在十诫的第6条那边，不只是谈到说不可杀人。 Hukum ke-6 ini bukan hanya sekedar kita itu meniadakan nyawa seseorang. 我们不只是取了任何人的性命， Tetapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan lebih rinci atau lebih dalam, saudara, kepada setiap kita tentang kecenderungan hati kita. 但是在刚才我们所读的经文，主耶稣他更详细的去阐述人类心理的倾向。 Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan membunuh, orang yang membunuh harus dihukum. 在21节他说：“你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人。” Lalu Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, kalau engkau marah kepada saudaramu, engkau pun harus dihukum. 但是主耶稣接着说：“凡向弟兄动怒的，也必受审判。” Saudara, Tuhan di sini bukan hanya mau menjelaskan bahwa hukum ke-6 ini bicara tentang tindakan aktual kita. 在这里，主耶稣想要说明，这10诫的第6诫，不只是在谈我们实际行出来的行动， Tetapi Tuhan sedang mau menjelaskan tentang esensi daripada hukum ke-6 ini, yaitu bagaimana sikap hati kita ketika kita menilai atau memandang sesama manusia. 但是主耶稣在这里说明的内容是要告诉我们，不只是我们的行为行处的那个不可的第6诫，而是我们的心态，我们如何去看其他的人。 Bagaimana kita melihat, bagaimana kita menilai, bahkan bagaimana kita menghargai kehidupan orang lain. 我们如何去看待别人，如何去评价别人。 Kecenderungan inilah yang Tuhan mau jelaskan kepada murid-murid pada waktu itu. 这种看人的心态是耶稣想要对门徒们说明的。 Nah, pertanyaannya adalah kecenderungan hati seperti apa sih
yang membuat kita itu melanggar hukum yang keenam ini? 那我们有什么样的倾向，使我们会触犯了这第六戒呢？ Sekali lagi Tuhan berkata, kamu telah dengar firman jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu marah, kamu pun harus dihukum sama seperti orang yang membunuh. 所以主耶稣说，你们听见不可杀人，但是我说防动怒的也是一样。 Saudara, mungkin di antara kita nggak pernah bunuh orang. 在我们当中，也许我们从来没杀过人， Tetapi siapa di sini yang nggak pernah marah? 但是有哪一个人是从来没有动怒的？ Siapa di sini yang di dalam hatinya tidak pernah jengkel dengan orang lain? 在我们当中有哪一个人心中从来没有对人家发怒的？ Saudara perhatikan, 我们注意， Tuhan Yesus melihat bahwa membunuh seseorang dengan sebuah pisau itu tidak beda dengan kemarahan atau kebencian yang ada di dalam hati seseorang. 我们用刀去杀人，跟我们在心中向别人家动怒是一样的。 Saudara, inilah kecenderungan yang pertama, 这就是第一要思想的， yaitu kebencian kepada orang lain. 就是对别人家的怀恨。 Saudara, ini adalah merupakan bagian daripada penyakit rohani yang sama, yaitu benci yang ada di dalam hati kita. Dengan kita membunuh orang, sama aja kita itu sedang meniadakan seseorang. 所以呢，当我们对人家心中怀恨的时候呢，这跟我们杀人没什么两样，因为我们正在去消灭别人。 Sikap hati yang membenci itu adalah akar daripada pembunuhan. Pembunuhan itu hanya tindakan luar, saudara. 那种怀恨的心呢，其实就是杀人的前身，因为我们怀恨才会产生杀人的行动。 Saudara, kita ingat pembunuhan manusia yang pertama, kisah Kain dan Habel. 我们知道人类第一次的杀人发生在该隐跟亚伯。 Apa yang membuat Kain itu tega menghabisi saudara kandungnya sendiri? 什么事情令该隐他忍心将自己的弟兄杀死呢？ Bukan karena tidak sengaja, 并不是说无意， bukan karena kecelakaan, 不是说刚好， tetapi dimulai dari dalam hatinya dia. 而是从他心中先开始。 Hati yang iri, hati yang marah, hati yang jengkel kepada saudaranya sendiri. 先是从嫉妒，然后讨厌，甚至动怒对他的弟兄。 Dan orang yang dipenuhi dengan kebencian seperti itu akan memikirkan banyak hal, bahkan perencanaan di dalam pikirannya dia untuk meniadakan orang lain dalam hidupnya. 一个心中充满恨的人呢，他的思想也会充满许多的计谋，想要怎么样来消灭那个人。 Contoh lain saudara, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 另外的例子就是法利赛人， Saudara, mereka kurang tahu apa tentang hukum Taurat. 他们对律法有任何不知的吗？ Mereka tahu tidak boleh membunuh manusia. 他们很清楚知道不可杀人。 Tetapi di dalam hati mereka, karena kebencian yang ada di dalam hati mereka kepada Yesus Kristus, 但是他们心中却讨厌耶稣， itu mendorong mereka untuk menjebak dan menjerumuskan Tuhan Yesus. 这促使他们想尽计谋来陷害耶稣。 Saudara, kebencian dan kemarahan inilah yang sebetulnya menjadi esensi daripada hukum keenam ini. 所以人类心中的恨跟怒气成为这第六戒的真正的元素。 Dan kecenderungan seperti inilah yang membuat hati kita akhirnya bisa membuahkan pembunuhan. 也就是那样子的倾向，从我们的心中会发出到我们采取杀人的行动， Membuahkan melihat orang lain menjadi tidak berharga. 我们渐渐的看别人家是没有价值了。 Saudara, perhatikan ayat 22. 我们来看第22节， Di bagian A dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. 凡向弟兄动怒的，难免受审判。 Sekali lagi saya mau tanya, saudara, 想 siapa 要 yang 问 tidak 大 pernah marah 家 di，sini? 我们是否曾经动怒？
Saya kira setiap kita pernah marah, saya juga pernah marah. 每一个人一定曾经动怒，包括我。 Nah, tapi ada satu hal yang perlu kita pahami di sini, di dalam istilah Yunani, saudara, ada 2 jenis kemarahan. 但是在这里我们要注意的，当我们谈到发怒的时候呢，有2种的怒气。 Yang pertama itu ada kemarahan, di dalam bahasa ini disebut dengan thumos. Thumos. 一种的怒气，原文称之为 thumos。 Nah, kemarahan seperti ini itu ibaratkan seperti api yang ada sumbernya, dia cepat menyala tetapi dia juga cepat padam. 这种的怒气可以用火来形容，它很快的点燃，但是也很快的消灭， Cepat muncul dan cepat menghilang. 很快产生，但是很快的消逝， Jadi sifatnya spontan. 所以是很随性的。 Jadi ada orang-orang yang memang bukan orang-orang, manusia, saudara, kita bisa marah dengan sesuatu yang mengecewakan kita. 所以一般的人，当有一件事情令我们失望的时候，我们很容易动怒。 Kita bisa marah terhadap ketidakadilan, korupsi, dosa, dan bahkan hal-hal yang lain. 我们会对不公平、对人家贪污、一些犯罪的行为，我们很快的生气。 Tetapi di dalam ayat yang ke-22 ini Tuhan Yesus menggunakan kata orge. 但是在这22节，当主耶稣用怒的时候，它的原文是 orbe， Yaitu jenis kedua di mana kemarahan yang mempunyai akar yang mendalam. 这个怒气呢，它的含义是它有心中那种根深蒂固的怀恨。 Nah, kemarahan yang kedua ini adalah jenisnya kemarahan yang punya sifatnya continue, saudara, panjang, terus menerus, disimpan di dalam hati, ditumpuk di dalam hati. 这第2种的怒气呢，它的那个形态是，它是持续不断的，一直在心中累积的。 Awalnya tersinggung, awalnya marah. 开始是因为被触怒了，所以生气， Dibiarkan di dalam hati menjadi hangat. 在心中慢慢的变成热起来， Lama-lama terbakar dan akhirnya menjadi sebuah kebencian. 久而久之燃烧了，变成恨。 Nah, kemarahan yang seperti inilah yang Tuhan kecam. 是这样子的怒气，是主耶稣所责备的。 Kebencian di dalam hati. 在心中的怀恨。 Ketika kita benci dengan seseorang, saudara, 当我们恨一个人的时， kita itu menganggap orang itu tidak layak lagi. 我们会认为对方已经不配。 Bahkan lebih parah adalah kita bisa saja tidak peduli kepada orang tersebut. 甚至更严重的，我们不想去理这个人。 Kalau bisa marah, kalau bisa jengkel, kalau bisa melawan, kalau bisa menghajar, hajar aja. 如果我有机会向他发怒，甚至教训他，我要那样子 Nah, 做。 saudara, kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, 因为我们看在约翰一书3章15节那边说， dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. 凡恨弟兄的，就等于是杀人的。 Jadi saudara, kebencian di dalam hati itu sama dengan pelanggaran kepada hukum yang ke-6. 所以心中怀恨跟犯第6戒是一样的。 Kebencian itu sama dengan kita membunuh orang. 我们恨一个人跟杀一个人是一样的。 Tapi saudara, saya mau katakan kepada saudara, ada satu hal lagi yang lebih mengerikan daripada yang namanya membenci, saudara. 但是在这里，我想要告诉大家，还有一件事情比恨一个人还要更危险。 Ketika kita membiarkan kebencian itu begitu hangat di dalam hati kita, kemarahan itu kita pupuk dan kita tidak selesaikan segera. 当我们任凭对别人家的恨、对别人家的怒，一直放在心中，并且让它继续的燃烧。 Paulus berkata, ketika iblis itu menunggangi kita, 保罗说，当魔鬼用这件事情来捆绑我们， maka akan muncul hal yang jauh lebih mengerikan lagi, 就会产生更可怕的事情， yaitu kita menjadi tidak peduli dengan orang lain. 就变成我们对别人家完全不在乎， Kita menjadi apatis sama seseorang. 我们对别人家完全没有同情心。
Saudara, kalau kita benci sama orang, mungkin kita masih mikirin orang itu, bukan? 如果我们还对方有怒气，至少我们还是想到他。 Tapi kalau sudah sampai level tidak peduli, udah apatis lagi, udah bodoh amat sama orang itu, 但是当我们对那个人已经完全不理不在乎， mau dia mati, mau dia hidup, terserah pokoknya. 他要死要活，这不关我的事， Saudara, ini berat sekali. 这就很严重了。 Saudara, jujur, dulu dalam pengalaman pribadi saya dulu, saudara, saya pernah mengalami hal ini. 我必须诚实的跟大家说，我过去曾经经历过那样子的过程。 Dan yang sangat membuat saya benci kepada orang tersebut, saudara, adalah karena dia adalah orang yang dekat dengan diri saya. 这个我讨厌的人是曾经跟我很亲近的人。 Saya berharap banyak kepada orang tersebut. Berharap banyak kepada orang tersebut. 我对这个人有很多的期望。 Seharusnya dia melakukan yang baik kepada saya, tapi justru orang inilah yang mengecewakan saya. 他其实可以有好的表现，但是呢，他却令我很失望。 Saya pikir dia akan membela saya pikir dia akan menolong saya, tetapi dia melakukan yang sebaliknya. 我以为他会维护我、帮助我，但是他所做的却是相反。 Saudara, kemarahan ini saya pendam dan kemudian membuat saya menjadi benci kepada orang tersebut. 这个怒气我把它埋在心中，后来就变成了恨。 Dan kebencian ini bertumpuk kepada apa? Ketidakpedulian kepada orang itu. 这个恨后来演变成对那个人的不关心、不在乎。 Sampai di satu titik saya udah no feeling sama orang itu, nggak ada perasaan lagi sama orang itu. 到了一点，我对这个人完全没有感觉。 Jadi kalau ada orang tanya tentang saya, kepada saya tentang orang itu, maka jawaban saya begini. 如果有别人家向我问起关于那个人的事， I don't know and I don't care. 我的回答就会说我不知道，我也不在乎。 Saudara lihat, ketika saya melakukan tindakan seperti itu, 当我那样子行的时候， apa bedanya dengan saya membunuh seseorang? 跟我杀对方有什么不同？ Ketika saya membenci seseorang, apa bedanya dengan saya melanggar hukum ke-6? 当我恨一个人，跟我犯第6戒有什么不同？ Saudara, saya bersyukur semuanya udah diselesaikan. 我感谢主，我跟那个人的关系已经修复了。 Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara yang hadir di tempat ini ataupun yang ada di rumah. 今天我要问大家， Bagaimana dengan kita? 你们的心又是如何？ Mungkin ada di antara kita yang saat ini 或许在我们当中，现在 berada di dalam titik kebencian yang sangat kepada seseorang atau kepada saudara yang terdekat dalam hidup kita. 对某人正在心中怀恨， Atau kita sudah tidak peduli sama orang itu, mau dia hidup kek, mau dia mati kek, mau sehat kek, mau sakit, pokoknya saya tidak peduli dengan dia. 或者是我们到了那一点，我们对这个人完全不在乎，他要死，他要活，他要病，跟我无关。 Saudara, hati-hati. 那我们就要非常的小心， Saudara, tidak beda dengan pembunuh. 因为跟杀人没有不同。 Saudara, Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak memiliki kecenderungan hati yang seperti itu. 神在这里提醒我们，我们要注意心的那样子的倾向。 Nah, saudara, kecenderungan hati Yesus yang Yesus maksudkan di sini juga bukan hanya masalah kebencian saja, tetapi juga masalah merendahkan orang lain. merendahkan orang lain. 主耶稣在这里谈到一个人心的倾向，不只是谈到我们的怀恨，但是也是包括轻视他人、贬低他人。 Saudara perhatikan ayat yang ke-22 bagian B. 我们注意看22节的下半节。 Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 那边说，凡那弟兄是拉加的，难免公会的审判；凡那弟兄是魔力的，难免地狱的火。 Sekali lagi Tuhan Yesus menyamakan antara orang yang merendahkan orang lain dengan seseorang yang membunuh dengan pisau, itu sama. 我们看见主耶稣在这里谈到，当我们看
看扁别人家的时候，跟杀对方是一样的。 Apa sih kafir itu, saudara? 所谓的这个拉加是指的什么？ Di dalam LAI menerjemahkan dengan kata kafir, padahal sebetulnya di dalam bahasa aslinya kalimat ini tidak mudah untuk diterjemahkan. 在印尼文把它翻译成是就是外邦的、不洁净的，但是它的原文其实有更深刻的意思。 Bahasa aslinya menggunakan kata raka. Kalau dalam bahasa Inggris makanya karena tidak bisa diterjemahkan, langsung menggunakan bahasa asli untuk diterjemahkan. 中文就是用它原文的那个音来翻译，就是拉加。 Raka itu artinya adalah merendahkan orang lain secara fisik, jelek begitu loh. 这个拉加在原文的意思就是，当我们骂这个人的时候，就是我们这个具体的去贬低他。 Raka juga bisa diartikan bodoh, tidak bernilai, dan kosong. 等于是在骂他，你是笨的，没有价值的，你是空虚的。 Nah, saudara William Barclay memberikan sebuah cerita untuk menggambarkan kata ini, saudara. 有William Barclay 他曾经用这样子的故事来形容拉加这个字。 Jadi ada seorang rabi bernama Simon bin Eliezer. 有一位拉比名叫西门。 Nah, satu kali Simon ini, rabi ini sedang berjalan pulang ketika dia itu kembali dari rumah gurunya. 有一天他正在回家的路上， Dan dia merasa bangga karena dia itu punya buah pikiran yang baik, dia merasa pintar dan dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. 他那个时候正在心中很自满，因为他做了他认为了不起的事情。 Tiba-tiba dalam perjalanan pulang, Pak Simon ini ketemu sama seorang pemuda. 在他的回程当中，他突然间见到一位青年人。 Nah, anak muda ini memberi salam kepada dia. 这位年轻人向他问安。 Memang anak muda ini tidak sopan ketika dia memberi salam kepada rabi ini, tidak sopan caranya. 但是这个年轻人在向这位拉比问安的时候，态度不够恭敬。 Tetapi ketika anak muda ini memberikan salam, jawaban daripada rabi ini adalah, kamu raka. 但是当这个年轻人向这位拉比问安的时候，这个拉比竟然骂他说：“你是拉加。” Ketika rabi itu melihat anak muda ini tidak sopan, tidak pantas, langsunglah keluar kalimat raka. Kamu jelek, kamu tidak bernilai. 当这个拉比看见这位不礼貌的年轻人的时候，从他的口中很快的就出来骂他的这句话拉加，意思是说，你很丑陋，你很糟糕。 Apakah semua orang di desa kamu sama kayak kamu, jelek juga, bodoh juga? 是不是所有的人都被他看为是这样子丑陋、愚蠢？ Saudara anak muda ini menjawab, saya nggak tahu, coba tanya pencipta saya, ciptaan saya jelek, mungkin ciptaan pencipta saya juga jelek, kata dia begitu ya. 这位年轻人他就回答说，我怎么知道？你就去问那个创造我的人，如果你认为我是丑陋的，那创造我的人也是丑陋的。 Saudara kira-kira gambarannya seperti itu, raka itu merendahkan orang lain, martabat orang lain. 所以，当我们骂人家拉加的时候，我们正在要贬低别人家。 Saudara, di dalam kita merendahkan orang lain itu sebetulnya ada akar kesombongan yang mengerikan. 当我们在贬低人的时候，其实我们内心有那骄傲的根。 Kita merasa diri kita tinggi, kita merasa diri kita hebat. 我们认为自己更高一等，我们认为自己更好。 Lalu yang kedua, jahil kalau dalam LAI, saudara. 第二，这边当我们骂弟兄是魔力的时候， Bahasa Indonesia menerjemahkan jahil artinya itu bodoh, terutama dalam hal keagamaan. 印尼文把它翻译成的意思，就是在宗教的仪式上的无知。 Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu moros, yaitu seseorang yang tidak punya moral. 原文中文把它翻成魔力，就是一个人没有道德。 Nah, kedua kata ini adalah contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan gambaran bagaimana seseorang itu merendahkan orang lain.
所以耶稣在这里用了这2句话，拉加跟魔力，正在显示出当我们看低别人的时候的那种心态。Saudara perhatikan di sini, yang terpenting dalam penghinaan ini bukanlah kata-katanya. Lihat ya saudara, bukan kata-katanya, melainkan sikap hati orang itu ketika dia menilai, ketika dia menyebut orang lain. 所以主耶稣在这里，他强调的并不是我们口中说出的话，而是我们的心态。当我们在骂人的时候，我们心里那个的罪，真正的罪是什么？ Sikap hati yang merendahkan orang lain, membuat orang menjadi tidak bernilai, itulah yang harus dihukum. 这个罪就是我们看扁别人家，认为别人家没有价值。 Bahkan lebih mengerikan lagi, Tuhan bilang, orang seperti ini lemparkan saja ke dalam neraka. 更可怕的是，主耶稣说，像那样子的人难免地狱的火。 Saudara, Yakobus menasihati jemaat di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. 雅各书在雅各书第3章9节那边说，我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。 Saudara, ketika kita merendahkan orang lain dengan kata-kata, dengan sikap hati kita, 当我们用我们的言语、用我们的心态来贬低别人的时候， sama seperti kita sebetulnya sedang menghina Tuhan. 这等于是我们正在侮辱神， Sama seperti kita membunuh orang lain. 等于是正在杀人。 Dan sikap hati yang merendahkan orang lain ini sangat dikecam oleh Kristus dan harus dihukum. 所以这种心存贬低别人家的人呢，必须受刑罚。 Karena sikap hati seperti ini bisa menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. 因为这样子的心态会拦阻别人家来认识主耶稣。 Saudara, bukankah banyak orang tidak mau jadi Kristen bukan karena tidak mau Yesus? 我们今天看见有许多的人，当他们不愿意信主耶稣的时候，问题不在于主耶稣， Tapi kecewa karena orang Kristennya. 问题是在于对一些基督徒感到失望。 Orang Kristen terlalu pandai menghakimi, merasa diri benar, kasar kepada orang lain. 很多基督徒自以为意，看清别人家，甚至对别人家粗鲁。 Bagaimana dengan kita hari ini? 我们又如何呢？ Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya pembantu, kita punya supir di rumah. 我们四周围有我们的家人，有我们帮忙我们的阿姨、司机。 Apakah kita sudah memancarkan kasih Kristus itu dan pintu tentang kasih Kristus itu dilihat oleh mereka dalam hidup kita? 我们是否在生活当中，在他们当中已经彰显基督的爱？ Atau jangan-jangan sikap kita, sikap hati kita yang terus merendahkan mereka, itu membuat mereka tidak bisa melihat Kristus nyata dalam hidup kita. 或者是反过来，我们反而是看扁他们，没有尊重他们，使他们无法看见，从我们身上看见基督的荣美。 So, jikalau kita mendapati diri kita seperti demikian, mari kita datang kepada Tuhan. 如果我们今天检视自己，我们真是如此的话，巴不得我们快快的来到神的面前， Tangan Tuhan terbuka memberikan pengampunan kepada setiap kita. 因为神他愿意赦免我们每一位。 Dan saya percaya Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kita akan berproses untuk membuat kita menjadi semakin sempurna seperti Kristus. 我们也相信神所赐下内住在我们的圣灵，一定帮助我们，使我们一天比一天的更像基督。 Ayat 23 hingga 26 itu adalah bagian contoh yang Tuhan berikan. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah hati kita, baik dengan saudara kita, baik dengan Tuhan. 在23节、26节那边，让我们看见说，我们如何要去解决、处理好我们新的事情，还有跟别人家的事。 Saudara, Tuhan menolong setiap kita. 愿神帮助我们。 Sebagai orang berdosa, mari kita datang kepada Tuhan.
我们在神面前犯罪的，我们来到他的面前， Kita mohon anugerah Tuhan. 我们求他的恩典， Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Bapak kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， kami bersyukur atas anugerah-Mu. 我们感谢你的恩典。 Hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami kembali kepada esensi akan hukum yang ke-6 Tuhan. 今天你的话语提醒我们去思想你第6诫的真正的元素。 Kami memang tidak mencabut nyawa orang. 我们虽然没有杀人， Kami memang tidak pernah membunuh orang. 我们没有取别人的性命， Tetapi di dalam hati kami Tuhan, kami masih menyimpan kebencian. Kami masih terus suka merendahkan orang lain. 但是在我们的心却对别人家怀恨，贬低别人。 Kami masih terus melanggar hukum yang ke-6. 我们仍然继续的犯了第6诫， Karena kami tidak melihat orang lain sebagai orang yang layak untuk dikasihi dan dihargai. 因为我们没有看别人家，认为对方是值得我们去爱、值得我们去尊敬的人。 Tuhan kami sadar, 主啊，我们知道， sebab itu Tuhan tolong kami 所以我们需要神的帮助， untuk menghidupi firman-Mu ini. 让我们将你的话语活出来， Mampukanlah kami untuk melakukannya. 并且我们认真的将它行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。